أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المسد. Surah Al-Masad. Surah yang ke-111 daripada 114 surah dalam Al-Quran Al-Karim. Surah ini adalah surah yang ke-111. 111, 112, 113, 114. Ada 4 surah. Ada 4 surah lagi. Kalau lain pada surah ni enggak ada 3 surah lah. Nak lebih, yaitu surah Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Rabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Jadi ada. Surah Al-Masad ialah surah yang ke-113. Diturunkan di Mekah. Surah ni turun masa Nabi kita ada hijrah pergi kepada Madinah lagi. Dia panggil surah Makkiyah yang dibahasakan kepada Mekah. Kerana kita sedia tahu dah, surah Al-Quran tu ada 2. Yang pertama surah Makkiyah, surah yang diturun pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi hijrah kepada Madinah. Dan yang kedua surah Madaniyah, surah turun pada Nabi selepas pada Nabi kita hijrah pergi kepada Madinah. Tak payahlah dah. Bagi surah ni ada 5 ayat. Surah ni ada 5 ayat. Terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dalam surah ni nya ayat apa? Ayat kata kerugian sangatlah pada Abu Lahab dan isterinya. Ni maqasid dia bayan kusrani Abi Lahab wa zaujatihi.
menyata kerugian sangat terhadap Abu Lahab dan isterinya, isteri Abu Lahab. Dia kerana dia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dia menyakiti Nabi, dia memusuhi Nabi, lawan ajaran Nabi. Sedangkan seung-seung tak jadi rugilah dia. Dia apa saudara Nabi. Nah, dia di Mekah bersama dengan keluarga Nabi, dekat dia dengan Baitillah. Kawasan duduk ke tempat duduk puak dia dekat sangat dengan Baitillah. Tapi dia tak iman dengan Nabi. Dia lawan Nabi. Dia memusuhi Nabi. Dengan siapa dia mati tak ada Islam dengan Nabi, dengan Rasulullah. Inilah rugi dia. Nah, kalau duduk jauh tu, so munasabah lah Zuhair. Ni duduk tepi Baitillah, duduk dengar Nabi tu. Orang tu beriman berdua-dua dengan Nabi. Tapi dia tak beriman. Maka inilah tempat kerugian dia. Dalam surah ni nak kecek dia dengan isteri dia. Abu Lahab sendiri. Abu Lahab ni nama dia Abdul Uzza. Nah, bin Abdul Muttalib. Ayah Nabi nama Abdullah bin Abdul Muttalib. Pak saudara Nabi yang lain ada juga. Tapi beriman. Nah, wa Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi pak saudara seorang ni tak beriman dengan Nabi. Inilah tempat rugi dia. Keluar tu habis cakap. Nah, duk dakwah tu anak saudara dia, rumah dia tepi Baitillah, kawasan dia. Nah, bersama dengan keluarga Rasulullah. Tapi dia tak beriman. Tak beriman saja, bukan qadar tu saja, bukan menyakiti Nabi. Supaya Abu Talib. Abu Talib buat saudara Nabi juga. Dia tak beriman dengan Nabi. Tapi dia tak menyakiti Nabi. Nabi ni temung belaka adik-beradik dia. Nah, adik-beradik dia tu nak kata ke berapa bahasa. Hak beriman tu Hamzah, Abbas. Nah, hak tak beriman Abu Lahab dengan Abu Talib. Abu Talib dia tak beriman tapi dia pulau Nabi. Tengok siapa berjaya, seolah katanya berjaya dakwah Rasulullah. Abu Talib dah tolong. Tapi dia tak beriman. Rugi satu segi. Keluar tu habis cakap dah, tapi tak beriman. Adapun Abu Lahab ni tak beriman serta menyakiti Nabi. Wak musuh, wak lawan Nabi. Usaha badah tu. Tak duduk dia. Baik riwayat kata Nabi tu, ubik dakwah. Seru agama, katalah la ilaha illallah tuflihun. Dia turut punggung, jangan kata sahabat tamat. Turut punggung Nabi. Dah ada seorang tu, dia masuk Mekah, jumpa dengan Nabi. Nabi pergi jumpa dengan Qaba'i, dengan orang ramai-ramai. Katalah la ilaha illallah, dapat kemenangan kejayaan. Nah, dia tu duk tengok. Bawa lepas Nabi kaya, dia kata jangan kata Nabi pandusta, Nabi bahau, Nabi nak menyesak orang. Nah, bawa agama baru, tinggal agama tok nenek. Lepas dia tanya, kata siapa dia tu? Dia siapa tu hodok? Gapa duk turut punggung Nabi, duk nanti royak tawi
Nabi berimej, apa tawi orang Qabilah tu berimej dengan Rasulullah SAW. Maka orang tunjuk tu pak saudara dia. Nah, tu dia pak saudara dia. Sedangkan Nabi itu dia tubik pada Qabilah, dia kata, ya Bani Fulan, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ni adalah Rasulullah kepada kamu. Nyuruhku kamu bahawa beribadat kepada Allah, jangan syirik dengan Allah. Dan kamu kena membenarkan aku. Nabi tu baik dakwah, jumpa dengan Qabail. Ada. Dan kamu akan dan kamu hendaklah menahirkan aku daripada tak berimej dan daripada lawe ajaran Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala pelepah kamu daripada sesat. Bila Nabi kata lah tu, selesai Nabi kecek, katalah orang ni, orang oleh belakang ni, itulah kena Abu Lahab. Bani Fulan, jangan imej dengan dia, jangan turut, jangan percaya dia. Dia nak pisah kuat kamu, bahawa tinggal semua berhala Lata wal Uzza. Dia ada kerja tu, supaya Nabi boleh tinggal, kamu tu tinggal semua berhala Lata wal Uzza. Berhala besar, kuat Quraisy ni, iaitulah Lata dengan Uzza. Dan bahasa dia bawa agama baru. Dia nak menyesat kamu daripada agama tu nenek kamu. Maka jangan kamu dengar. Turut bunga belakang Nabi. Nabi dakwah, dia kamu. Dan Nabi dah suruh berimej dengan Allah, dia kata jangan turut. Jangan dengar dia duk royak. Dan jangan ikut. Maka seorang laki-laki sana, bila dia duk tengok orang ni duk kata belah tu, dia tanya orang, man haza, siapa dia ni? Maka orang jawab, itulah pak saudara dia Abu Lahab. Masya Allah. Nah, itulah pak saudara dia Abu Lahab. Mana kerja dia tu bersungguh untuk menahan ataupun lawe dakwah Rasulullah SAW. Kalau itu surah ni nak cerita Abu Lahab. Boleh nak turun surah ni, riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia keluar kepada Bukit Safa. Dia seru orang Quraisy, ya sahibah, iaitu lepas pada Allah Ta'ala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan nakuti olehmu kan keluarga kau APP dulu. Sebelum ada dakwah orang luar, orang jauh ke apa, kecek dengan keluarga dulu. Ni kantong dakwah Nabi SAW. Lalu tu pun Nabi tubik di atas Bukit Safa panggil. Lalu berhipunglah puak Quraisy. Bila Nabi panggil perakat suruh tubik berhipung, puak Quraisy pun berhipung. Lepas tu Nabi kata, apa pandangan kamu? Kalau aku nak cerita kepada kamu, bahawa seteru akan datang serai kamu. Sebelah balik. Kawasan tu, kawasan ni. Balik pagi, balik petang. Kalau koyak walah tu, walah mana pandangan kamu? Mu nak percaya ke tak? Akuntum tusaddiqu ni, khaddiquna ni. Maka jawab puak Quraisy semua, na'am, nak percaya. Kalau engkau royak sungguh walah tu, puak kami nak percaya. Maka dia pun selalu, ini nak royak kan? Dah mu, kalau tegdir royak walah tu, puak kamu percaya berlaku. Kerana apa? Kerana engkau tak biasa dusta. Amai tak ada umur 1 sampai umur 40, tak biasa dengar lagi engkau dusta. Dan amanah kamu. Tak biasa kecek boa, tak biasa kecek bahau, tak biasa royak benda tak molek. Baik kami, ikutlah engkau nak royak gapo kok kami percaya. Kalau gitu Rasulullah kata, fa inni nazirul lakum.
aku di hari ini adalah seorang yang gapo menakutikan kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi kita belah tu, dia royak, dia perakat kata dia jadi Rasulullah, menakuti orang-orang manusia daripada azab Allah Ta'ala. Maka berkatalah Abu Lahab. Nah, Abu Lahab pun jawab, "Alihadza jama'tana?" Adakah kerana ini hipung engkau ke kami? Duk panggil kami berhipung hari ini. Nak royak begitu ya? Abu Lahab bangun dengan muka nak murih, dengan dengan kasar, kata kepada Nabi SAW. Dan dia tambah kata, "Tabballaka, rugilah kau pagi, siawilah lah. Mari duk dengar kau duk kecek hipung kami tinggal kerja, tinggal rumah, tinggal apa? Kerana engkau panggil datang kita royak benda lah." Lalu itulah Allah Ta'ala menurut ayat, "Tabbat yada abi lahabin wa tabbat." Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Ayat yada, dua tangan Abu Lahab binasalah. Dengan hik dia kata ke Nabi, "Tabballaka." Benasalah engkau, rugilah engkau, hei Muhammad. Duk percuma kami, nak royak benda lah tu. Maka Allah Ta'ala turun ayat. Witahu dan marah daripada Allah Ta'ala kata, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Maksud dua tangan, mana usaha kerja Abu Lahab, apa semua ubik kok. Letih penat. Kerana tangan ni anggota yang penting dalam kerja dia, dalam usaha dia. Kerana Abu Lahab ni orang peniaga besar. Kaya dia. Lagi pula orang mempunyai pengaruh. Orang-orang Quraisy tu pengaruh sangat pada dia. Orang Quraisy lagi. Kaya lagi. Keluarga hebat-hebat lagi. Usaha boleh malah tu bukan main. Bukan sikit. Tapi rugi saja. Duk letih penat tara tu rugi saja. Kerana apa? Kerana dia tak beriman dengan Nabi dan lawan. Watab kali yang kedua, dan rugilah. Dan binasalah. Dan binasalah ia bersama. Kata kata yang pertama tu salah kata Tuhan sebut kata Abu Lahab ni binasa. Dan yang kedua, kalau kita kata sama kita, kata yang pertama tu doa, we binasalah Abu Lahab. Dan kata watabba yang kedua tu, maka binasa sungguh. Binasa sungguh. Bukan kata sana ni, minta we binasa lah kata. Minta we binasa. Mau yang kedua ni, royak binasa sungguh Abu Lahab. Takik di atas yang pertama. Maknanya rugilah, binasalah kedua-dua tangan usaha Abu Lahab. Dan binasalah ia bersama. Khasirat wa khabat. Rugilah dia dan hampalah usaha dia. Tak terpakai kerja wala sekuk hembuk. Kalau harta, kalau rai pun walau setitik peluh pun tak jadi harga sikit. Mupuhlah. Kerana apa? Kerana dia ada usaha lawan Nabi SAW. Habis tu orang kalau tak semaya, tak puasa, tak tak pergi masjid, tak berimeh, tak mengaji hukum haram halal tu walau kaya setengah mana pun tak ada jadi faedah walau sikit pada diri dia. Walau keluarga banyak tinggi peringkat tak mana pun tak ada jadi faedah pada diri dia sendiri. Ni mana tabbat
Nah, rugilah usaha dia. Nah, kerana dia menyakiti Nabi. Ada satu lapis ne pak le bawah. Ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya memberi pengajaran kepada sesiapa yang memusuhi apa yang telah diturunkan oleh Allah Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat ni pengajaran. Orang-orang mukmin, manusia semua. Ambillah pengajaran dengan kisah Abu Lahab yang Allah Taala cerita dalam surah. Tu mana jadi pengajaran. Pengajaran kepada siapa sahaja yang duk jadi gulawai dengan hukum Allah Taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana menurut hawa nafsunya, sebab dalam mukaddimah kemarin lah, tujuan dia ada wa'ala tu turut perasaan dia rasa tak kena. Dia merasa tak nampak. Perasaan dia. Dia ambil perasaan waktu hak dia. Orang panggil orang ambil nafsu wak Tuhan. Tepat. Gapa? Kalau dia turut, ialah turut nafsu. Gapa? Bertuhan kepada nafsu dia. Kerana dia menurut hawa nafsu dia. Dan mengutamakan kepercayaan dia duk lekat dalam hati dia. Dia percaya dulu lekat dalam hati dia. Dia ambil hal tu tak depan. Sebab saat ni lah. Nah, dia dah percaya dah semua latar, semua lunza. Ada berugama dengan tu nenek dia gitu gini. Dia ambil hal tu wak lak. Kerja dia tinggal Allah Ta'ala perintah pada Nabi Suraya ataupun ajaran daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada istiadat. Labuk. Dan istiadat ni labuk. Labuk jangan bertuhan ke labuk. Jangan ambil sunnah labuk. Jangan ambil sunnah labuk wak amalan gitu. Nah, tapi kalau melabukkan sunnah tak apa. Melabukkan sunnah. Labuk buat kita pergi semaya di masjid belakang. Nah, sebab labuk orang tepi masjid, buat labuk pergi semaya masjid. Tak apa, mempelabukkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan labuk tu wak hukum. Orang wak belakang. Orang wak belakang pun kena tengok. Kalau kena dengan ajaran Rasulullah, tak apalah. Nah, kalau tak kena, hari mana kita tahu hari itu kena tinggal labuk. Maka labuk ni kadang-kadang besok kita buat khotamah. Kadang-kadang kita tiru agama lain. Maka kalau tiru agama lain, kelak pada surah Qul ya ayyuhal kafirun. Kalau kita dah biasa tengok orang lain dah buat, kita bawa sana buat. Nah, sedangkan hak tu mari pada agama lain. Dan yang keduanya labuk kita, tempat teh kita tu dua lah tu. Kalau berlawan dengan ajaran Rasulullah, kita jangan turut. Nah, jangan menurut adat istiadat. Dan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan turun-temurun. Lebih-lebih lagi, tok nenek, duk wak lama mai dok. Atau kata-kata, pok kita kena wak lah ni. Tak suka pok dia, kerana tok nenek kita dah biasa kerja lah. Dalam istilah orang kampung kata kerana bakor dia, bakor tok tu bakor kerja lah. Maka kita kena kerja setahun sekali kena buat. Kerana keturunan kita dah biasa buat. Ini semua ni kita kena jaga benar dalam agama. Dan maka Abu Lahab tu dia tak tinggal. Terus dia turut ajaran Rasulullah tu kerana duk kejak tu dia. Kejak sungguh dia. Nak sampai kemati. Na'udzubillah. Dan juga kerana terpedayanya dengan harta benar. Dia terus dia turut ajaran Allah Ta'ala, ajaran Rasulullah. Kerana dia berasa dia hebat dengan harta benar. Dia baru dia jadi orang tu kaya.
Maka kayu itulah duk teke dia, duk lawe Rasulullah. Lawe ajaran Allah. Dia tak heran. Dia orang kaya ni kalau tak mikir molek, bawa pada tak heran pada agama Allah. Tak heran pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kuat kuasa. Kuasa ni pingkat. Ada setengah tu tukar tu tak ada jadi pun molek. Sejak sahwa semua, maya semua. Bola ni ada hebat sikit, kuasa kuat sikit. Nah, maka kau jauh. Nauzubillah. Maka ni satu sebab juga. Nauzubillah. Serta pengaruh yang ada padanya. Lepas tu bila ada kuasa, ada orang pun banyaklah tua punggung. Nah, orang pun banyaklah dengar hak dia. Dia pun kau naik ni lalu kau naik. Maka Fir'aun tu binasa dia tu seturut Nabi Musa kerana kuat kuasa dia. Dia biasa akik diri dia, tidakkah aku ni boleh? Tidakkah dia tu sebagai Tuhan? Nah, tidakkah dia boleh suruh, boleh lari, boleh mati, boleh hidup kerana dia ada kuasa. Ini pun satu sebab. Nah, baik kita kena beringat. Orang kaya yang belana tu ajaran Rasulullah. Nah, buat sahabat-sahabat kaya buat dia dengan siapa khairat buat. Nah, buat batu lani buat subhanallah. Orang kaya duk bersedekah, berguni-guni sehari, berguni-guni seminggu. Ya belana tak ada apa Semaya berjemaah. Kalau kita tengok apa pun yang semaya adalah dia. Tapi kaya bercakap. Kata kita ni berpengaruh dengan orang lebih yang belana. Kalau Nabi tu, Nabi Sulaiman jadi raja, jadi Nabi lagi, jadi raja lagi. Tapi dia dekat dengan Allah. Bahawa orang kedia pun subhanallah. Nah, orang kuasa tante kita ni berkuasa tahu tu, kaya tahu tu, orang banyak turut punggung kita tahu tu, siapa kita terlupa kepada ajaran Allah. Nah, hari halal tak kira dah. Asawi kena. Hari halal tak kira. Tu untuk hidup benda-benda dosa. Dua rekan, dua cara untuk hidup benda dosa. Padahal semuanya itu tidak akan memberi sebarang pedah kepadanya pada hari akhirat. Kaya tak turut sunnah Rasulullah. Tinggi pekat tak turut jalan Rasulullah. Semua tak ada pedah. Mati, kau tak mau sesal lagi. Jangan fikir kata kayu boleh menaikkan azab Allah. Pekat boleh menaikkan azab. Semua tu tak ada faedah kalau kita tak kena Rasul. Tapi sebaliknya, kalau kita ambil kayu kita, pengkat kita sebagai bantu agama kita, diri kita sendiri pun kau dekat dengan agama, kau dekat dengan Allah, dan boleh dakwah orang lain pada ajak kepada jalan Allah, maka dia adalah sebagai imam, sebagai ketua yang adil. Allah Ta'ala tepat istimewa pula dia di akhirat, iaitu hari panas di pada masa yang tidak ada teduh, mereka teduh yang Allah Ta'ala sedia saja, dia boleh diubah teduh. Dengan sebab dia Al-Imamul Adil. Nah, dia jadi ketua orang, tapi dia buat molek terhadap rakyat dia, mengikut apa ajaran yang diajar oleh Allah. Allah Ta'ala fisik dia boleh duduk bawah bayang aras, bayang yang disediakan oleh Yaumal la zilla illa zillu. Yang tidak ada teduh dah, ingat dia hari akhirat. Ini dengan sebab apa? Sebab kaya dia turut jalan Allah Ta'ala. Tapi dia kaya, dia kuat, dia lebih, dia apa? Tak heran. Lebih-lebih lagi dia turut nafsu dia. Turut nafsu. Nafsu dia pun kebaikan. Kau jadi sangat sekat dia ada kelebihan. Bahkan ia akan menimu azab neraka. Walau harta banyak mana pun, walau pekat seni mana pun akan timu azab neraka. Inilah apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah apa? Surah Al-Masad. Tu mana memberi pengajaran. Kita nak tu bukan kata dengar satu surah lepas satu surah. Ya dengar kita rasa mesra, lepas dah tu kita
tinggal peri jangan jadi besar. Itu dia. Kali itu Allah Ta'ala turunlah ayat tabbat yada abi lahabin binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah ia bersama-sama. Ma agna anhu maluhu, hartanya dan segala usahanya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya tu maluhu dan segala yang diusahanya ma kasab. Nah, dia terjemah Jawi itu dia susun mengikut uslub Jawi lah, mengikut susunan Jawi. Dah. Tidak dapat menolongnya tu mano ma agna. Nah, kalau Arab ya tak dulu, ma agna tak dulu. Kalau Jawi tak lek belakang. Susun masing-masing lah. Nah, susun bahasa dia. Kalau nak terjemah betul-betul je, ma agna anhu, tidak dapat menolong daripadanya, maluhu, oleh segala, oleh hartanya, wa ma kasaba, dan segala yang diusahakan. Terjemah harfi dan kalimah. Maknanya Abu Lahab ni, dia duk kerja benda tak molek lawan Rasul, memusuhi Rasul, sedangkan dia orang kaya pun tak dapat nak melepaskan daripada seksa Allah. Tidak dapat menolongkan dia nak melepaskan seksa Allah. Kerana dia ni orang kaya, apa dia kata orang ni? Boleh ayat kata orang ni? Kerana satu hari, dia besar lawan Nabi, dia kata sekiranya dia kena seksa Allah, dia seksa daripada Allah dengan sebab dia tak beriman dengan Nabi Muhammad. Aku nak ambil harta aku, hak tebuh seksa. Jawab daripada Allah, ma agna anhu malu. Dan aku nak ambil segala adik-beradikku, anak-beranakku, nak melepaskan daripada seksa Allah. Wa ma kasab, dan tidak juga bagai ia usaha. Bagai ia usaha tu, anak dia, harta dia, kerja dia tak ada dapat lepas. Berkata Ibn Abbas, wa ma kasab ni termasuk anak dia sendiri. Kerana anak tu daripada usaha dia lah. Riwayat bahawa Rasulullah SAW tak kalau menyeru ia kepada akal kaumnya kepada beriman. Maka Allah Rasulullah pun ayatlah. Kata orang tak beriman dengan Allah akan jumpa azab. Akan jumpa dengan seksa, akan jumpa dengan balasan daripada Allah Ta'ala. Maka dia kata, kalau tu kena azab sungguh pun, harta dia ada nak tebuh daripada azab Allah. Dan anak keluarga dia akan nak lepas daripada azab Allah Ta'ala. Maka ayat Allah Ta'ala tahu kata, tidak manfaat walau sikit pun. Nak lepas, tidak boleh menebuhkan dia daripada azab Allah Ta'ala. Walau dia dok kata, sekiranya azab, mari sungguh, aku nak tebuh diriku pada hari kiamat daripada azab dengan hartaku dan dengan anakku. Maka tu apa? Tu ayat kata ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak dapat menolaklah oleh harta dia dan anak dia daripada azab Allah. Dan tidak boleh nak tarik rahmat daripada Allah dengan harta dia dan anak dia keluarga dia. Kerana nak boleh nak lepas azab Allah dan nak boleh rahmat ni kena iman tu kena. Kalau iman tu molek, hidup lebih amalan molek. Kalau iman tak molek, iman tak betul, maka amalan molek semua tu tak dapat faedah sekarang. Bini kena jaga iman. Pasal etai pun dia nak kena iman tu. Begitu orang nak mati ke apa tu pun dia nak kena iman. Dia punah iman sah. Kalau dia ada hidup 10 tahun, 20 tahun pun punah iman.
Lebih jago. Dan kita tahu jalan dia, insya-Allah Tuhan Tuhan melihara. Tapi kalau tak mengaji, tak belajar, doa biasa saja. Kadang-kadang setan mari, kita tak khabar dia. Ataupun orang nak kena iman kita, kita tak khabar. Saya naron zata lahab. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Geno-geno apa? Ni arti tabba dia. Nah, binasa dia tu, dia akan masuk ke dalam saya pula. Lagi masuk ia naran akan api neraka zata lahabin yang bernyala-nyala. Nah, lahabin tu, nah, ihraqun syadid, nyala yang bersangat. Bukan nyala lolek-lolek. Dia nyala tu ada lolek-lolek. Ada nyala syadid. Nah, ada nyala. Maka lahab. Lahab ni, nah, iaitulah nyala yang bersangat. Munasabah dia pun nama Abu Lahab. Abu Lahab ni dulu pada ni lagi, nama dia kerana dia tu orang jangan muka dia hebat, orang tengok nampak bersinar molek. Gelar dia Abu Lahab. Bo jadi Abu Lahab tu nak angin Abu Lahab tu ke genu Allah Allah. Nah, rasa bahawa dia hebat bahasa apa? Dia jadi apa lawan Nabi. Maka bila dia lawan Nabi, Allah Ta'ala akan yasla, akan masuk dia ke dalam api neraka. Maka mana? Zat lahab. Yang mempunyai bernyala-nyala, yang bersangat pedas. Ada lagi masuk, bukan masuk lagi. Nah, kalau ayat ni bukan masuk lagi dalam neraka, lagi masuk. Bila masuk? Iaitu pada hari kiamat dan lepas pada dia mati. Satu lagi akan. Kalau saufa tu lama. Nah, lama lagi akan lama lagi. Tapi sah ni tak lama. Dia akan masuk neraka. Ada. Bila mati, dia akan rasa lah. Ada. Yang mempunyai bernyala-nyala. Dan gapo yang bersangat nyala. Marok menjulang. Ni lah balas saya. Gapo? Abu Lahab duk lawan Nabi. Nah, duk musuh Nabi. Pak saudara dia tu. Nah, pak saudara dia sendiri. Lalu pak saudara pun dia tak turut ajaran Nabi, saya selana. Nah, sebaliknya kalau tak ada kena-gena pun dengan Nabi, tapi boleh turut Nabi, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Akan bersama-sama dengan orang soleh, bersama-sama dengan orang beriman. Walau tak kena-gena dengan Nabi. Supaya Salman Farisi mari di negeri Farisi Fuad. Mari di negeri Iran dan negeri mana Faris. Nah, supaya Suhaib Ar-Rumi orang luar Fuad tapi mari beriman dengan Nabi. Dia adalah daripada orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Mari selas bunganya. Nah, tapi dia beriman dengan Nabi. Ada pun Abu Lahab, orang tu dapat tanggung Nabi, pak saudara Nabi, orang rapat dengan Nabi, pak apa? Pak kurih lagi, tapi tak beriman. Saya selana. Maka bila kita dengar balah ni, ambillah pengajaran daripada surah. Jangan duk bahasa kena kalau kita duk turut ada istiadat labu, sedangkan berlawan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah balasan terhadap Abu Lahab. Nah, ambillah pengajaran dan ambillah tazkirah mau'izah daripada apa yang Allah Ta'ala cerita di dalam surah Al-Quran. Surah mana-mana pun sebetulnya lah, tapi surah Abu Lahab ni dan surah Masak ni nak cerita, Tuhan cerita hal Abu Lahab yang jadi musuh terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan, jadilah kita sebagai orang yang boleh turut Al-Quran dan boleh ambil pengajaran daripada Al-Quran. Dan kita boleh ambil boleh menambahkan iman dengan baca Quran dan faham Al-Quran. Allahumma ja'alil Quran rabi'a qulubina. Jadilah Quran itu sebagai
ubat bagi kita, sebagai nur bagi kita, dan jadi syafaat kita pula di akhirat sana. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka